Ya, boleh teruskan kalau ada ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam satu Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Speaker kerana menerima usul ini di bawah peraturan 26. Saya dengkel ingin menyokong usul yang dibawa oleh sahabat saya daripada Jeram yang berbunyi Dewan Yang Mulia ini menggesa Kerajaan Negeri Selangor melalui pihak berkuasa tempatan agar menyiasat dan menghentikan serta-merta sebarang projek pembangunan yang dilaksanakan tanpa kebenaran merancang. Ini amat penting kerana pembangunan yang tidak terancang dan terkawal boleh menyebabkan masalah banjir kilat, hakisan dan tanah runtuh yang membahayakan keselamatan rakyat. Tuan Speaker, sebentar tadi Jeram telah menyatakan pelbagai masalah yang berhubung kait sekiranya kita tidak dapat kebenaran merancang ataupun tidak mempunyai kebenaran merancang yang betul. Hari ini saya ingin menerangkan lagi secara spesifik masalah banjir kilat yang berlaku di Kampung Batu Tiga, Jalan Bangi Semenyih. Kawasan Kampung Batu Tiga sememangnya merupakan kawasan banjir, tetapi kejadian ini hanya berlaku lebih 40 tahun yang lepas, iaitu pada tahun 1965 dan tahun-tahun sebelumnya kerana faktor geografi kawasan itu sendiri. Kawasan Batu Tiga terletak di kawasan hilir Sungai Semenyih, di mana kedudukan tanahnya adalah lebih rendah berbanding hulu Sungai Semenyih. Dan pada tahun-tahun sebelum tahun 1965, kampung ini merupakan kawasan limpahan banjir. Sungai Semenyih merupakan sungai yang utama dan terpanjang di antara 10 buah sungai utama di Semenyih, iaitu Sungai Batangsi, Sungai Lalang, Sungai Saringgit, Sungai Kacau, Sungai Broga, Sungai Rincing, Sungai Purung, Sungai Tekala dan Sungai Pening. Punca sungai ini adalah dari Bukit Arang yang berhampiran dengan sempadan Negeri Sembilan. Lebar sungai ini kira-kira 40 kaki, sementara airnya tidak dalam, iaitu cuma kira-kira 1 atau 2 meter sahaja. Banjir di kawasan Kampung Batu Tiga tidak lagi berlaku selepas tahun 1965, setelah Sungai Semenyih diuruskan oleh pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor dan selepas terbinanya empangan yang terletak di hulu Sungai Semenyih. Kampung Batu Tiga kembali dilanda banjir lumpur pada tarikh 29 April 2014 akibat hujan lebat selama 2 jam. Setelah lebih 40 tahun bebas dari belenggu banjir. Para penduduk tempatan mengakui bahawa bencana itu telah dijangka akan berlaku berekoran projek pembinaan rumah bercampur oleh UEA Sunrise Berhad yang terletak kira-kira 20 meter daripada kawasan tempat tinggal mereka. Projek pembinaan oleh UM Sunrise Berhad telah difahamkan tidak mendapat kelulusan dari segi infrastruktur daripada pihak berkuasa tempatan dan hanya mempunyai kelulusan merancang untuk membangunkan sebuah pusat jualan. Kerajaan Negeri Selangor seharusnya memberi perhatian terhadap sebarang penerokaan tanah yang berlaku di bawah pimpinan kerajaannya dan memantau dengan lebih terperinci tentang status permohonan setiap tanah yang hendak dibangunkan. Menyentuh isu kawasan Kampung Batu Tiga, penjelasan yang jitu perlu diadakan untuk mengetahui bagaimana tanah seluas 200 ekar boleh diteroka tanpa status kebenaran membangun yang sah dan mengakibatkan bencana alam kepada penduduk setempat. Tuan Speaker, ini antara contoh yang saya bangkitkan tentang berlakunya banjir kilat, banjir-banjir disebabkan tidak ada kebenaran merancang. Antara lain, fenomena banjir negeri Selangor yang berlaku yang perlu dikaji oleh kerajaan negeri sendiri, banjir yang berlaku di antara kawasan Kelang, Sepang, Kajang, Seri Serdang, Seri Kembangan dan Hulu Langat. Pada September 2012. Minta penjelasan. Ya. Ya, Muhammad Dengkil, Kampung Tengku minta penjelasan. Ambil nafas sikit. Okey. Terima kasih Dengkil. Saya ingin bertanya kepada Dengkil. Sebenarnya soal ini sangat ringkas juga untuk Jeram, tapi nasib tak baik Jeram tak bagi laluan.
adakah Yang Berhormat juga menyokong supaya tindakan diambil ke atas pemilik projek sekiranya projek itu atas usaha Kerajaan Pusat Barisan Nasional ataupun kroni Barisan Nasional? Saya bersetuju dengan Kampung Tuku, walau siapa pun yang membangunkan projek itu, tak kira kroni kerajaan negeri ke, kroni kerajaan Barisan Nasional ke, ataupun siapa-siapa saja, kita perlu mengikut undang-undang yang disediakan. Saudara Raja Bukit Gasing. Sorry. Ya. So mengakulah ada kroni Barisan Nasional daripada kenyataan tadi itu. Tadi hanya orang kata tu kenyataan sekiranya, kalau Bukit Gasing kena tahu tu ada ke tak ada. Jangan main tuduh-tuduh orang kata tu. Saya tak tuduh you yang kata tadi. Saya kata kalau projek itu ada kroni kerajaan negeri. Panggil Yang Berhormat ya. Kita hormat anggota-anggota dalam Dewan ni. Ya, teruskan Dengkil. Yalah, kalau ada kroni kerajaan negeri pun, itu saya tak tuduh juga. Betul. Kalau ada kroni kerajaan negeri pun, kita perlu ambil tindakan. Betul sekincan Oh, betul. Okey, saya teruskan tuan-tuan dan puan-puan. Kejadian banjir pada September 2012, kawasan Taman Sri Serdang mengalami banjir kilat yang teruk sehingga mengakibatkan 350 buah rumah dan 100 biji kereta telah ditenggami air. Pada Februari 2013, pula Lebuh Raya Damansara Puchong mengalami banjir yang teruk sehingga telah mengakibatkan laluan ditutup selama berapa jam dan lebih 30 buah kenderaan ditenggelami air. Dengkil, Sri Serdang nak mencelah. Sri Serdang. Terima kasih. Terima kasih Dengkil bagi laluan Sri Serdang. Bila sebut nama Sri Serdang tu dah 2-3 kali tadi, Sri Serdang kena bangun. Memang kebenaran merancang, dan saya setuju juga kebenaran merancang ni dikuatkinikan. Banjir kilat ini disebabkan kebenaran merancang sebelum 2008. Rumah-rumah penambahan telah pun dinaikkan di belakang-belakang rumah teres. Ya, ini Majlis PBT pun tahu perkara ini di zaman pentadbiran Barisan Nasional. Jadi saya nak tanya kepada Dengkil, adakah Dengkil setuju sekiranya rumah yang ada itu hampir lebih kurang 50 buah rumah, supaya penambahan itu kita robohkan? Roboh pada September 2012, Sri Serdang, 4 tahun setelah mentadbir kerajaan negeri. Jangan Sri Serdang kaitkan pula sebelum tahun 2008. Itu saya punya respon. Boleh saya teruskan? Pada Oktober 2013, bagi jalan mencelah sikit timbalan speaker. Sri Serdang, kalau Dengkil bagi saya bagi ya. Sri Serdang. Terima kasih Dengkil. Sebenarnya memang saya sendiri melawati masalah banjir ini, dan saya sendiri turun di 350 buah rumah ini, telah kita beri sumbangan dan sebagainya. Tetapi bila kita interview beberapa rumah itu adalah tambahan. Rumah itu ditambah semenjak pentadbiran Barisan Nasional lebih 10 tahun sebelum 2008. Yang ini sebab saya katakan, bila banjir kilat berlaku di atas sebab-sebab pembinaan ini, bukan selepas 2008, untuk makluman Dengkil. Ya? Yang ini saya tekankan sebab dia menyewa kepada orang Indonesia sebanyak RM500 sebulan. Ini bukti yang nyata dan ada saksi-saksi, dan telah pun saya syorkan kepada PBT. Jadi saya benarnya setuju KM ini diperkemaskan, ya. Tapi jangan katakan waktu Pakatan Rakyat rumah banjir kilat di Sri Serdang, ya. Wallahualam. terima kasih Sri Serdang di atas penjelasan tadi. Saya tidak nafikan kemungkinan perubahan kerajaan pada tahun 2008, kemudian kerajaan bertukar tangan pada tahun 2008. Tetapi apa yang saya pentingkan ialah bagaimana kita boleh membuat penegasan ataupun membuat tindakan-tindakan sewajarnya supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak berlaku lagi. Pada Oktober 2013 misalnya, kejadian banjir di Bandar Baru Bangi. Yang Berhormat Dengkil 2 minit lagi. 2 minit lagi. Okey. Telah menyebabkan pokok-pokok tumbang, tanah runtuh serta kejadian kenderaan dan bangunan yang diterengami air.
fenomena serta kesan-kesan yang sama turut dialami Bandar Kantiruhom Rawang pada sekitar Disember 2013. Terbaru pada Jun 2014, Universiti Islam Antarabangsa Gombak juga telah mengalami banjir kilat yang teruk. Punca utama berlakunya fenomena banjir kilat ialah sistem perparitan serta saliran yang tidak tersusun sewaktu pembangunan sesebuah kawasan dijalankan. Perkara yang lebih merisaukan ialah bencana-bencana lain yang disusuli oleh banjir kilat seperti tanah runtuh. Contoh kejadian tanah runtuh susulan kejadian banjir kilat ialah kejadian yang melanda rumah anak yatim At-Taqwa Hulu Langat pada 22 Mei 2011 yang telah sekaligus meragut 16 nyawa, dan kejadian pada 29 Januari 2011 di Taman Bukit Mewah Bukit Antarabangsa yang telah menimbus 14 buah banglo. Tuan Speaker, saya dengan ini juga ingin menyokong usul yang dibawa oleh Jeram tadi. Minta penjelasan. Dengkil bagi ya? Boleh. Ya. Terima kasih Dengkil dan timbalan Speaker. Setelah mendengar hujah-hujah daripada Yang Berhormat Dengkil, Melakong berasa mungkin Yang Berhormat Dengkil dah keliru. Masalah-masalah yang dibangkitkan tu tidak berkenaan dengan kebenaran merancang. Kerana debatan banjir dan mencegah banjir adalah lebih kepada pelan infrastruktur. Jadi adakah pihak Yang Berhormat Dengkil membuat kerja rumah sebelum membahas? Terima kasih. Terima kasih Balakong. Saya rasa Balakong tak mendengar penjelasan saya tadi. Yang saya katakan punca utama berlakunya banjir kilat ialah sistem perparitan serta saliran yang tidak tersusun sewaktu pembangunan sebuah kawasan dijalankan. Itulah dia pelan infrastruktur, bukan KM. Sewaktu pembangunan, kalau buat projek di kawasan Balakong misalnya, di atas bukit misalnya, tetapi yang bawah tu banjir, adakah dipantau projek yang di atas bukit itu? Itu yang masalah. Okeylah, saya ada masa 1 minit je lagi. Tuan Speaker, saya nak gulung ni. Dengkil tak bagi ya? Okey. Kejap lagi Kampung Tungku boleh bahas, Bukit Gasing boleh bahas, Balakong boleh bahas. Okey, teruskan Dengkil. Saya tutup usul menyokong saya ini supaya saya menyeru kerajaan negeri, dan saya menyeru juga adun-adun, sama ada adun pembangkang maupun adun di pihak kerajaan negeri, supaya kita menyokong usul ini. Usul ini tidak membawa apa-apa unsur politik sama sekali. Ianya untuk kebaikan, kesejahteraan rakyat negeri Selangor, supaya kita boleh mengusulkan kebenaran merancang ini agar ditekankan dalam apa jua projek-projek yang dah dijalankan oleh pihak kerajaan negeri. Sekian, terima kasih, saya menyokong.